Hari ni kita ada kereta Saga brand new yang baru keluar saja daripada showroom. Dan biasanya kalau kita beli kereta baru, kita expect condition kereta tu boleh katakan almost perfect. Tapi untuk kereta ni tak. Jom kita tengok kenapa. First, jom kita cabut benda-benda yang tak patut ada dekat kereta, yang saya rasa patut dicabut oleh car dealership tu sendiri, sebab benda ni tak ada benefit pun dekat customer, especially side mirror sticker ni yang akan menghalang pandangan waktu kita drive balik. Okey, kereta Saga ni dah pun selesai dibasuh dan dikeringkan. Dan sekarang saya tengah inspect condition sebenar kereta ni. So far so good. Dan dekat sini kita boleh nampak kesan-kesan hologram. Dan sebelah kanan ni tak ada. Dekat atas ni ada sikit. By this time saya dah dapati ada hologram ni dekat lebih daripada 50% permukaan kereta ni. Saya harap korang nampak apa yang saya tengok. Dekat pantulan cahaya torchlight saya tu boleh nampak defects yang dipanggil hologram. Dan ini tempat yang tak ada hologram. Hologram ni mungkin datang daripada rotary machine polisher yang dibuat oleh car dealership tu untuk mungkin final touch up. Tapi kita boleh nampak dia tak dibuat dengan baik dan menyebabkan nampak benda yang lebih daripada defect yang diorang mungkin cuba nak remove sebelum tu. Actually dia tak perlukan mata sebagai seorang detailer untuk tengok hologram ni. Just dengan lampu siling garage ni pun dah boleh nampak hologram tu. Selain daripada hologram, saya juga dapati kereta ni ada bintik-bintik kecil yang tak nak remove waktu car wash. Bilangan dia memang sangat banyak, mungkin lebih daripada 50 bintik. Dan saya terpaksa gunakan tar remover untuk safely remove bintik-bintik ni, sebab by machine polishing memang tak akan dapat remove dia. Memang tempting untuk remove dia guna kuku ataupun just kikis saja, tapi dia akan menyebabkan kereta tu bercalar. Jadi guna chemical adalah cara yang lebih selamat. Okey, saya just perlu ulang lagi mungkin 50-60 kali dan barulah saya boleh start polish. By this time saya wonder, mana datang banyak sangat bintik hitam ni? Adakah sebab bumbung warehouse orang bocor and ada benda pipe bocor spray benda hitam ni? Sekarang kita dah boleh polish. Saya letak tape hijau ni supaya saya nak tunjuk dekat korang before and after. Saya harap korang dapat tengok perbezaan yang ketara antara bahagian yang dah polish di bawah dan bahagian belum polish ke atas. Walaupun before nampak sangat teruk, tapi actually dia hanya perlukan light polish untuk remove most of the hologram, if not all. Sekarang barulah nampak macam kereta baru. Saya akan continue dengan letak ceramic coating dekat kereta Saga ni dengan menggunakan IGL Eco Coat Quartz. Coating ni dikatakan tahan up to 2 years dan bagi saya pemasangan dia agak mudah berbanding dengan coating yang instantly flash tu. Biasanya harga coating-coating premium yang macam ni dalam lingkungan harga RM300 satu botol. Dan ada juga yang dekat online kita boleh beli dengan harga RM5.
Tapi korang janganlah expect coating yang harga RM5 tu adalah sama dengan coating-coating yang proper macam ni. Saya rasa tak berbaloi bila kita spend banyak masa untuk prepare permukaan kereta dengan polish, dengan remove segala defects, and then last kita hanya letak coating RM5 yang hanya mungkin akan tahan beberapa bulan. Sebab kenapa kita letak ceramic coating dekat kereta kita adalah sebab performance dan ketahanan dia yang lama. Kalau coating tu tak tahan lama, baik kita guna spray wax saja, lagi senang. Ceramic coating ni adalah sejenis car paint protectant jenis solvent based, yang di mana kalau kita buka botol tu, kita boleh bau solvent yang kuat keluar daripada botol tu. Berbanding dengan protectant yang macam wax ataupun sealant spray tu, dia tak ada solvent macam dalam ceramic coating ni. At the end of the day, ceramic coating ni adalah the best version of paint protectant yang orang boleh beli. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak tips untuk pemasangan ceramic coating. Sebelum kita apply ceramic coating, kita nak kena pastikan permukaan kereta tu bebas daripada sebarang kotor, termasuklah previous wax, untuk memastikan bonding ceramic coating tu baik. Basically, once kita dah apply ceramic coating tu dengan menggunakan applicator block ni, kita nak tunggu masa yang sesuai untuk kita lap dengan menggunakan microfiber. Lap dengan microfiber ni kita panggil leveling. Bermakna setelah kita apply menggunakan block applicator ni, kita nak ratakan balik permukaan yang kita sapu tu dengan menggunakan microfiber. Jadi kita akan tinggal sebahagian ceramic coating yang rata dekat atas permukaan kereta, dan kita akan pick up remaining high spots dengan menggunakan microfiber tu. Perkara yang paling mencabar untuk buat ceramic coating ni adalah untuk kita tahu waktu yang sesuai sebelum kita boleh lap. Sebab kalau kita lap terlalu awal, menyebabkan tak ada lagi remaining ceramic coating dekat atas kereta. Dan kalau kita lap terlalu lambat, menyebabkan ceramic coating tu dah kering, menyebabkan dia ada high spot yang tak boleh lagi kita lap dengan menggunakan microfiber. Dan ini yang menyebabkan kereta tu kelihatan tak cantik lah. Dan high spot ni mungkin kita boleh dapat selamatkan dengan reapply ceramic coating tu dengan menggunakan solvent yang masih ada kat atas applicator block kita tu. Kita cuba cairkan balik ceramic coating yang dekat ke atas kereta yang dah kering tu. Tapi kalau kita dah terlalu lambat, mungkin kita hanya boleh perlu polish kereta tu balik untuk remove high spot tu. Coating yang saya guna ni ambil masa 3 minit dalam keadaan malam yang saya buat kerja ni untuk tunggu sebelum saya lap. Kalau korang terlupa nak lap ceramic coating yang telah korang apply guna applicator block tu, dia akan nampak macam ni. Dan high spot ni bila dia dah kering, macam tu lah hasil dia. Dan korang tak lagi boleh lap dengan menggunakan microfiber. Dan the only way nak remove dia, memang kena polish kereta tu balik. Bergantung kepada ceramic coating, ada coating yang hanya memerlukan satu layer dan ada yang memerlukan lebih daripada satu layer. Sebelum kita proceed dengan layer kedua, kita kena tahu juga berapa lama kita patut tunggu untuk kita apply second layer, dan berapa lama maksimum yang kita boleh tunggu juga sebelum first layer tu start rejecting the second layer. Maklumat ni memang dibagi oleh manufacturer dalam instruction manual, tapi kita hanya boleh agak sebab bergantung kepada situasi suhu dan humidity, waktu tunggu ni mungkin berbeza. Dekat sini korang boleh tengok saya gunakan 2 microfiber cloth untuk buff. Kain pertama tu untuk remove majority of the excess coating, dan kain yang kedua adalah untuk buff off to perfection. Dengan cara ni saya dapati lebih senang lah. Sebab kain yang dah terlalu saturate dengan coating yang kita lap tu menyebabkan susah untuk kita lap sampai streak free. Biasanya saya guna 4 helai microfiber cloth untuk siapkan kereta-kereta yang saiz macam ni, dan kita mungkin guna lebih untuk kereta yang lagi besar. Satu helai kain microfiber ni boleh lipat kepada 4 dan dia akan ada 8 permukaan. Dan every few panel saya akan alih permukaan tu. Actually agak mencabar sebab after a while kita buat kerja, kita akan lupa permukaan mana yang dah pakai, permukaan mana yang belum pakai. Jadi nak tak nak kita kena pay attention bila kita flip microfiber cloth tu. Selepas 4 helai kain ni dah digunakan untuk ceramic coating, saya tak akan guna lagi untuk lap kereta. Sebab coating yang dah di pick up oleh microfiber tu akan mengeras dan berkemungkinan akan menyebabkan maring bila kita guna kain tu lagi untuk lap kereta, especially yang kereta baru polish. Jadi kain-kain tu bolehlah kita guna untuk lap interior yang tak glossy, ataupun korang boleh bagi dekat family member untuk diorang buat house cleaning.
Mungkin berbeza orang berbeza cara dia, tapi saya rasa generally this is the idea of how to apply ceramic coating. Kalau korang ada idea lagi baik, boleh kongsi dengan saya dekat ruang komen. Untuk yang belum pernah try, korang rasa susah tak untuk try? Let me know. Saya harap video saya ini memberi manfaat kepada korang semua untuk DIY, dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber, dan kalau korang belum subscribe tu, minta tolong subscribe sebab dia sangat membantu saya untuk teruskan buat video yang macam ni.